baru saya tahu kiblat salah. Perlu ke saya sembahyang? Mula kena. Dah tahu. Lain kalau tak tahu. Kalau tak tahu, sok. Habis-habis sembahyang, dia tengok kiblat dia sebut Allah. Qadha ulang dia. Bukan qadha ulang balik. Sebab waktu masih ada. Saya orang Malaysia dan berkahwin dengan orang Singapura. Saya punya sebuah rumah, saya di Melaka. Tak pasti sekiranya hari itu nanti untuk pulang menetap di Melaka. Sekiranya saya pulang ke sana, bolehkah saya melakukan jamak? Kena pasti lah. Kena pasti. Ambil keputusan. Kalau tak pasti, nak balik tak balik, jangan buat jamak. Semayang biasa, sebab tak pasti. Yang ketiga, untuk mengelakkan kekeliruan, bolehkah saya niat qasar dan jamak dalam bahasa Melayu sah? Ya usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran, dan itu lafaz, tak sebut itu pun tak apa. Sebut saja dalam hati saja sembahyang jamak dan sebagainya. Bagaimana jika kita dalam kapal terbang lebih daripada 20 jam dan tempat yang kita tuju itu kurang daripada 12 jam dari Singapura, lebih 18 jam dari Singapura. Macam mana? Bagaimana jika kita di dalam kapal terbang lebih dari 20 jam dan tempat yang kita tuju itu kurang 12 jam dari Singapura, lebih 18 jam dari Singapura? Ya? Oh, Zul waktunya lain. Aku fikirkan apa? Sebab itu saya katakan tadi, kita ada masa kita kan, kita ada jadual kita. Berlepas bila, dijangka sampai bila. Jadi di sana kita ambil tahu. Kita nak sampai pukul 2 petang. Kita naik di sini pukul 8 malam misalnya. 8 malam kita naik di sini. Jadi sampai di sana bila? Zuhur. Mana saya zuhur di sana lah. Tu tengok GMT semayang di sana macam mana. Macam kita pergi Mekah lah. Tak payahlah kita nak semayang zuhur tanpa terbang lah. Sebab kita akan sampai di Jeddah pukul 2 pagi, 2 petang. Pukul 2 petang. Kita naik berterbang daripada sini, katakan kita naik berterbang dari sini pukul 12. Pukul 12 kita naik dari airport. Kita pun kira sekarang dah pukul 2 mak. Pukul 2 mak, kita dekat Singapura dah zuhur mak. Pada waktu itu kita dah dekat India. Tak payahlah semayang lagi akan berterbang. Sebab kita dijaga mendarat di Jeddah 2 petang. Waktu Jeddah, maka zuhur kita di situ. Bukan kita kena ambil waktu zuhur kita di Singapura. Sekarang kita tidak lagi duduk di Singapura. Ustaz, kita sedang melintasi benua India, Ustaz. Kamu tahu ke India di mana? Itu dekat monitor tu ada. Itu saya kata, kita sekarang nak menuju ke mana? Kita nak menuju ke Jeddah. Kalau kamu semayang dekat benua India, atas kapal terbang benua India, kamu semayang zuhur, nanti kamu nak semayang lagi dekat Jeddah. Baik semayang terus di Jeddah, zuhur dan asar di sana, di airport Jeddah, semayanglah musafir di situ, jamak dan qasar di situ. Apa hukumnya orang yang bersemayang semasa azan berkumandang di radio? Kalau dah masuk waktu, sah, tapi makruh lah. Sah semayang. Macam kita buka puasa. Bila buka puasa, kenapa boleh makan? Walaupun dia baru azan, Allahu Akbar tu makan. Boleh tak tuan-tuan kata dekat dia? Sampai habis la ilaha illallah. La ilaha illallah, baru makan. Ataupun tuan-tuan nak buka puasa bila dengar azan, begitulah dengan semayang. Bila masuk waktu dah boleh semayang. Samalah kedudukan dia macam buka puasa tadi. Okey, boleh faham? Okey. Kita merancung ke suatu tempat, rencananya 6 hari, tetapi pergi menziarahi tempat lain, balik ke hotel pukul 6 petang. Dalam 6 hari itu kita pergi keluar dan balik ke hotel, selalu lambat. Bolehkah kita jamak tempat asal atau tempat yang kita pergi? Okey, sekarang akak-akak pergi melancong. Okey, akak-akak pergi melancong di Beijing. Di mana lodging? Hotel Beijing. Berapa hari? 6 hari di hotel Beijing. Duduk di situ 6 hari. Tetapi pemandu pelancong bawa naik bas pergi ke tembok besar China. Daripada hotel ke tembok besar China, berapa jarak dia? 100 km. Boleh jamak di tembok besar China.
Nanti bila balik semula ke hotel Beijing, tak boleh jamak dah. Dia hanya boleh jamak dalam perjalanan. Tapi kalau daripada hotel Beijing, kamu nak ke mana ni? Saya dengan pelancong saya, pemandu pelancong nak ke Medan Tiananmen. Keluar daripada hotel pergi ke Medan Tiananmen berapa kilo? 10 kilometer. Tak boleh jamak di Medan Tiananmen sebab jaraknya tak sampai 2 merhala daripada hotel yang kita duduk. Jadi yang tuan-tuan kena fikirkan ialah bila tuan-tuan duduk di satu hotel, tuan-tuan nak melancong itu ke tempat itu berapa puluh kilometer. Kalau lebih 2 merhala, maka tuan-tuan boleh buat jamak. Bila patah balik semula ke hotel kita menginap, tak boleh jamak. Tapi kalau kita keluar melancong, keluar ke tempat-tempat lawatan, tak sampai 2 merhala, langsung tak boleh jamak. Sembahyang biasa. Sebab tak lebih daripada 2 merhala. Boleh faham ya? Saya bekerja sebagai seorang jururawat. Apakah puasa saya batal jika saya memegang pesakit lelaki tanpa menggunakan gelas? Akak bukannya makan. Ya, akak bukannya makan. Yang batalnya pergi makan laki-laki itu ngop tanah batal. Tak batal. Ya, kita bukannya apa. Dia sakit, kita ubatkan dia tak batal. Yang mungkin mengurangkan pahala kalau beromen itu saja. Beromen dengan pesakit. Itu saja. Patutlah abang selalu hospital. Rupanya ada skandal. Akhir-akhir ini saya sering mendengar orang pertikaikan tentang wuduk antara suami isteri. Jika tidak sengaja tersentuh tidak batal. Harap Ustaz beri penjelasan. Mengikut mazhab kita batal. Mazhab lain saya tak nak cakap. Mengikut mazhab kita batal dah. Mandi wiladah dan nifas bolehkah dibuat satu kali dengan niat mandi hadas besar waktu mandi nifas? Boleh. Tetapi adalah afdal bila kita tak bersalin, kita mandi wiladah. Dah suci, dah bersih, dah sihat sikit, dah balik rumah mandilah. Nanti mandi lagi sekali untuk membolehkan kita semayang. Nama dia mandi nifas. Boleh. Baik, kemudian Ustaz tadi ada mengatakan di antara orang yang dibolehkan jamak solat ialah mereka yang berada di masjid di mana sering berlaku bencana alam. Soalan saya ialah, adakah tempat itu khusus di masjid sahaja atau hukum ini diboleh diaplikasikan untuk mana-mana kawasan yang sering berlaku bencana alam? Jadi tuan-tuan, yang kita belajar ini, yang kita cakap ini ialah dia pergi berjemaah, semayang berjemaah di masjid. Maknanya dia nak kena balik, dia nak kena start motor, dia nak kena balik ke rumah dia untuk menyelamatkan keadaan dia. Sebab itu kita ada sebut pergi semayang berjemaah. Dia pergi semayang berjemaah di masjid, semayang maghrib. Tiba-tiba berlaku hujan yang lebat yang membawa kepada banjir. Terpaksa kita buat jamak dulu sebalik rumah. Dia pergi berjemaah di masjid, bukan berjemaah di Mustafa Center. Boleh faham? Okey ya? Jemaah di Mustafa Center tu buat apa Ustaz? Beli barang lah, bukan semayang. Baik. Apakah amalan yang kita boleh lakukan kalau kita terkena sihir? Berubahlah. Tidak ada benda lain, berubahlah. Banyakkan baca Quran. Masalahnya Ustaz, bila saya berubah tak lega-lega. Ya Allah, belum sampai masa dia. Nak macam mana? Berikhtiarlah. Yakin pada Allah. Setiap penyakit ada ubahan. Apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan kalau rumah kita ada gangguan jin, makhluk halus dan syaitan? Halau. Nak halau, tak boleh cakap rambus kamu dari sini. Cik, jin tu parat. Jangan juga. Jin tu gelak je. Elen, halau orang. Kita boleh banyak betul-betul. Itu yang saya dah tulis dalam buku saya tu, doa-doa pilihan. Okay, kita boleh halau dia. Pun kita dah ada kalamullah, CD kalamullah, pasang pun kan. Kalau bunyi hangit dalam rumah, sabar je lah. Kalau bunyi terbakar, sabar lah. Pasang-pasang CD, bau terbakar, relax. Besok WhatsApp paper, orang suruh rumah bentuk rupa dapur dia yang terbakar. Kalau kena tengok lah.
Okey, kalau asap banyak rumah bakar. Tapi kadang-kadang bila kita pasang benda itu, bunyi benda pecah, pecah. Tu yang tadi. Tu tadi tu pecah. Dia bawa banyak sangat untuk tumbang. Bawanya macam piramid tumbang. Ini bila tuan-tuan pasang CD kalam Allah tu, tuan-tuan pasang bunyi macam pecah. Apa tu bang? Bumbung rumah orang. Bumbung kita flat abang weh, apa bendanya? Tak tahu. Itu kalam Allah. Jadi CD tu saya buat untuk dibaca selalu. Sampai sekarang rumah saya pun saya baca 24 jam. Pasang dia 24 jam. Beli satu player yang boleh pusing 24 jam non-stop ni. Alhamdulillah. Selain daripada tuan-tuan sendiri buat amalan semayang dan sebagainya. Okey, baca Quran. Jangan buat maksiat dalam rumah. InsyaAllah jin setan tak masuk dalam. Okey. Kalau kita buat amalan-amalan sembahyang, baca Quran, jangan kata jin, tikus pun tak masuk. Lipas pun tak ada, nyamuk pun tak ada. Ini kelebihan orang yang baca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Jadi amalkan surah Al-Baqarah. Kalau izinkan tuan-tuan, tak ada nyamuk, tak ada. Nyamuk pun tak masuk. Memang tak masuk Ustaz, rumah saya tingkat 60 Ustaz. Tidak mencapai tahap ketinggian untuk nyamuk mendaki Ustaz. Brother, kau ingat nyamuk tak payah naik lift? Memang nyamuk tak payah terbang ke tingkat 60, tetapi dia hanya perlu naik lift. Bila lift buka dia masuk sekali. Dia masuk. Bila lift buka dia keluar balik. Jangan cakap nyamuk bodoh, sekarang nyamuk nak pergi sekolah. Baik, semasa hidupnya tidak pernah solat, patut tak anaknya mengadakan solatnya, mengqadakkan solatnya. Ada ustaz kata anaknya nanti qadakkan, tak ada. Manusia tak boleh qadak solat orang. Kalau kita boleh qadak solat orang, kita boleh upah sembahyang kita. Saya malas